إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صابر. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah mereka itu mereka yang musyahadah ia akan hak ta'ala. Kemudian daripada mendapat mereka itu akan wujud segala akuan. Bermula sekalian mereka itu yang menuntut petunjuk. Sekalian mereka itu dengan segala bekas atau wujud orang yang memberi bekas. Dan orang namakan musyahadah ini syuhudul wahda bil kasrah. Artinya musyahadah akan wujud yang satu di dalam yang banyak. Dan setengah daripada mereka ni, siapa ni? Ba'dul arifin. Setengah daripada mereka orang yang arif. Mereka ialah orang yang musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna musyahadah? Dia pandangan dalam kita kepada Tuhan. Ittila' qalbi dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil syuhud. Syuhud ataupun dia musyahadah akan Allah Taala dengan nur yang Tuhan letakkan di dalam qalbi dia. Itu makna musyahadah ialah an yudima al-ittila'u 'ala Allah Taala bi'ainil qalbi. Itu makna musyahadah. Dulu ada Musa 25 tadi. Makna musyahadah ialah an yudima ayudimal itla'u 'ala Allah Ta'ala bi'ainil qalbi. Bahawasanya mengekal ia akan melihat ittila' atas Allah Ta'ala dengan mata hati dia, dengan basirah. Itu maknanya musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkehasilan musyahadah akan selesai masalah penyakit-penyakit dalaman insan tadi. Selama dia tidak syuhud musyahadah ke Tuhan, selama tu qalbi dia tidak bersih betul. Famadam al-abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-daimah khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tidak musyahadah lagi, tak dimasuk ke dalam maqam musyahadah akan Tuhan, tidak mungkin dia boleh keluar pada adat daripada sifat mazmumah. Secara total dia tak boleh keluar. Berarti dia belum lagi tepat menghadap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara musyahadah dibentangkan di sini pula ada dua cara. Satu syuhudul kasrah bil wahdah, satu syuhudul wahdah bil kasrah. Pandang satu pada yang banyak, pandang banyak pada yang satu. Kalau buah durian kita pandang pokok dia, maka kita akan nampak sebiji asal dia. Di buah durian tu asal dia apa? Satu biji, satu butir dia punya biji. Maka keluar bertambah jadi sebatang pokok. Jadi dua pandangan. Bila lihat pada biji, dia nampak sebatang pokok. Bila dilihat pokok, dia nampak sebiji asal. Begitu maksudnya. Dia memandang sebatang pokok durian
dengan pandangan dalaman dia. Di mana tempat dia memandang ketika dia melihat sebiji, bukan seulas lah, sebiji ulas kecil, benih. Dan begitu juga apabila dia melihat sebatang pokok durian yang besar dengan mata kepala luar, maka dia teringat dan dia pandang asal pokok ini daripada sebiji benih. Dilihat pokok nampak benih, dilihat benih nampak pokok, itu maksudnya. Ya, itu dia panggil syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahdah. Jadi walhasil untuk pandang dia mesti apa? Bersih. Qalbi lagi tak bersih menghadap pada makhluk, tuan tak buka benda tu. Betul kena riadah wa mujahadah. Bersihkan qalbi. Dalil mana tak balik? Anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al muqawwin. Anta mana engkau, kata Ibnu Athaillah asalkan dari ma'al aqwan, kamu serta makhluk. Apa maksud serta makhluk? Jiwa kamu tak dibuka dengan Tuhan. Ya, ma lam tusyahidul muqawwin, selama qalbi kamu tidak musyahadah akan muqawwin. Apa muqawwin? Huwallahu ta'ala. Mana hati kita tak pergi ke Tuhan, dia takkan buka. Selama ada makhluk dalam qalbi kita. Sebab jangan bawa masuk makhluk dalam qalbi. Qalbi kita letak dia. Ma fi qalbi ghairullah. Ya. Makhluk tak luar. Urusan dengan makhluk kita letak di luar, jangan dibawa dalam. Ya, di luar tak apa. Kita nak bermuasyarah, masyarakat bekerja, tolong bantu, usaha, kerja, niaga, apa semua kerja luar buat tu luaran ni, dalam jangan masuk. Sebab dalam khas untuk kita dengan dia. Kalau kita masuk je dalam, habis. Dia akan jadi rosak. Kalbi kita akan jadi lalai, kalbi akan jadi jauh, kalbi akan jadi gelap. Ya, dia kurang menangkap dengan Allah Ta'ala. Maka ketika itu mana dia nak dapat murakabah, bukan payah. Musyahadah ni lagi tinggi atas ni. Dan setengah mereka itu, mereka yang musyahadah ia akan hak kita ta'ala. Bila dia musyahadah tu, kemudian daripada mendapat mereka akan akuan. Dia pandang saja pada makhluk, lepas tu berlaku. Ada setengah ba'dul arifin sebelum memandang dia dah nampak kekal. Kisah Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Aku tidak lihat makhluk dengan mata kepala luar, melainkan sebelum tu hati aku dah kontak dia dulu. Itu mana? Itu iman Sayyidina Abu Bakar lebih tinggi. Yang ni yang ada dalam batin dia menyebabkan Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ma faddala Abu Bakr bi kasrati siyami wa salat walakin ma qarra bi qalbi batni. Tidaklah lebih Abu Bakar sebab banyak dia sembahyang puasa, memang tu banyak pun. Tapi ialah ma qarra bi qalbi, barang yang tersemat di dalam qalbi, di batin, itulah dia. Sentiasa musyahadah ia akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bermula sekalian mereka itu yang menuntut petunjuk, sekalian mereka itu dengan segala bekas. Ini bekas apa? Asar. Kita semua ni dipanggil bekas. Bukan bekas wadah tu kan. Kalau wadah bekas pinggan, mangkuk, cawan, ya, itu bukan. Bekas sebenarnya asar, kesan. Jadi Allah dipanggil muasir, kita dipanggil asar. Asar makna kesan, kejadian, takluk kudrat dan iradat Tuhan. Atau wujud orang yang memberi bekas. Siapa dia memberi bekas? Allah Ta'ala. Dan orang namakan akan musyahadah ini, mana pandangan qalbi ini, syuhudul wahdah, memandang yang wahdah yang tunggal. Dengan apa dipandang tu? Bil qalbi, bil ruh wasil. Bila dipandang bil kasrah, pada yang banyak, apa banyak, iaitulah makhluk. Mana musyahadah akan wujud yang satu. Tempat cermin dia mana? Memandang di dalam yang banyak. Jadi semua makhluk dipanggil mir'atul wujud, cermin kewujudan Allah Ta'ala. Ataupun dipanggil bayang, yang membayang. Bayang tu dipanggil dal. Adapun yang membayangi itu dipanggil madlul. Kita duduk, kemudian ada bayang kita kan, kita berdiri ada bayang. Nisbah kita dengan bayang kita tu, bayang tu dipanggil dalun, benda yang menunjuk. Kita dipanggil madlulun, benda yang ditunjuk.
Ya. Satu orang berjalan di balik dinding, kita nampak ada bayang tadi. Tuan ni tak nampak lagi. Bila nampak bayang tu bergerak, tahulah kita ada orang sebelah tu. Sekejap lagi dia pun muncul, baru nampak, baru kita kenal seorang tu. Siapa nama dia? Ya, Samad ke Kasim ke Dolah ke. Bila nampak je dia, habis bayang kita tak pandang. Begitulah peringkat syariat ketika dia mengambil dalil dengan bayangan kewujudan Tuhan daripada makhluk. Tapi bila diterjalikan makrifat, makhluk pun hilang. Itu maksud. Selagi dia pandang bayang, bermakna dia belum bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau dia dah bertemu dengan Tuhan, bayang tak ada lagi. Maksudnya bila dia musyahadah Allah Ta'ala, lenyap pandangan pada makhluk. Ya, selagi pandangan makhluk tu ada dalam kepala dia, besar makhluk, hebat makhluk, tu belum lagi, jauh lagi kan. Sebab perlu diasah dia dengan muraqabah. Haddid basaral iman bil muraqabah. Tajamkan pandangan makrifat iman kamu dengan muraqabah. Boleh akan pergi pada musyahadah. Ini semua bahagian bahasan dalaman tentang qalbi itu. Balasan hakikat, bahasan hakikat insan diri kita punya peranan. Dan benda yang dia boleh diberikan oleh Ta'ala untuk dia mendapat. Adapun jasad kita tak ada apa kan. Tidak layak. Mata luar kita tak layak untuk melihat ni. Yang melihat dalam mata dalam. Akhirat tu lain, satu buka. Dan dinama pula pada yang pertama itu dengan martabat orang yang tadalli, artinya turun dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Dipandang pada pokok, kemudian dia turun ke bawah, apa benih. Yang kedua tadi dia pandang benih, nampak pokok. Itu walhasil dia tadalli dan taraki. Ini dia tadalli, makna apa? Berlaku pada orang yang jazbah, Tuhan tarik sab, arti dia terus ke Tuhan, kemudian dia memandang ke bawah pula akan makhluk-makhluk Tuhan. Tapi pandangan dia, pandangan bukan biasa, dia pandangan yang luar biasa. Mana pandangan dia apa? Ialah billah. Mana setiap yang dilihat, semua dia akan merasakan dengan Tuhan, dengan Tuhan. Wujudan makhluk semua dengan Tuhan. Berlaku benda ni adalah billah. Mana bi ilmillah, bi iradatillah, bi qudratillah, tidak kosong. Berlainan orang yang awam, orang yang lalai, dia pandang makhluk, nampak makhluk, itu tenggelam, habis. Langsung tidak ada connect hati dia dengan Tuhan. Itu beza antara ahli ghaflah dengan ahli musyahadah. Dan dinamakan yang kedua ni, mana syuhudul wahda fil kasrah, memandang satu dalam banyak. Dia panggil taraki, mana naik. Dia pandang pada makhluk, qalbi dia naik terus, ya, menghadap hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan musyahadah. Artinya naik daripada ke bawah, mana bawah makhluk, kepada yang tinggi atas daripada dia, ialah martabat paling tinggi, huwallahu taala. Kemudian daripada ini pula beberapa bagai musyahadah. Bagi mereka itu boleh tuan hamba murajaah, mana rojok akan di dalam segala kitab mereka itu, ya. Jadi seleksi, kata tuan pengarang, tengok lagi kita Arab Saudi banyak pembahasan panjang-panjang, ya, pembukaan buka syafah terhadap para kekasih Allah Ta'ala awliya. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya segala akwan apa, makhluk ni panggil akwan, jamak daripada kalimah kaunin, kab waw nun, kaun. Bila tak sebut dalam hikam dia kata la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunaka himarir raha. La tarhal, mana jangan kamu berpindah. Pindah apa? Qalbi, ya, bukan pindah jasad ni. Pindah badan ni, pindah jalan kaki, itu haiwan boleh berjalan, nak berjalan dalam. Jangan kamu berpindah berjalan min kaunin, atau lapas kaun, daripada makhluk ila kaunin, kepada makhluk. Dia buat ibadat, kemudian pergi pada makhluk. Tujuan apa? Nak dapat pujian orang, supaya orang pandang dia. Jadi kalbi dia ada kesedapan, dalam hati dia ada seronok dan sedap.
Bila makhluk menghadap dia, bila makhluk puji dia, makhluk besar-besarkan dia, orang ni tidak berbau makam makrifat. Tuhan takkan buka ni. Dalam kalbi dia tempat menghadap Tuhan, dia selalu bubur benda lain, makhluk dibubur yang tidak ada nilai. Ya. Ataupun syurga, neraka, itu pun makhluk juga. Ya, kita buat ibadat bukan kerana syurga. Dan lapas tak pernah kita dengar orang sembahyang usalli ke nawaitu sama ke dia nawaitul hajj atau sebagainya, ujung dia apa? Lil jannatul firdaus saja kan. Mana dia? Semua ujung dia lillah. Maka kalau lisan kita lillah, qalbi pun betul lah, jangan pusing tempat lain, nanti jadi munafik dengan Tuhan. Mulut kata lillah, qalbi tempat lain, ya. Jadi nifak dengan Allah Ta'ala. Habis. Kemudian ketahui bahawasanya segala akuan, segala makhluk ni, iaitu sekali-kali tidak mendinding mereka itu akan kita daripada musyahadah akan Allah Ta'ala. Sebab apa dia tak boleh dinding? Kerana wujud Allah Ta'ala itu terdahulu wujud daripada segala akuan siapa ada dulu. Wujud Tuhan asli. Adapun wujud kita ni apa? Arid, dia baru datang. Asalnya tiada. Maka wujud yang hakiki, hak dia, asli wujud, nak lawan dengan yang baru datang, mana boleh? Takkan terdinding. Cuma yang kita tak perasan sebab kita leka, berpaling tempat lain. Itu masalah ni. Bila qalbi dia berpaling tempat lain, dia habis, dia rosak, dia lalai, jauh, gelap, ya. Kerana wujud Allah Ta'ala itu terdahulu, mana qadimun, sedangkan wujud makhluk hadis, hudus, baru. Daripada wujud segala akuan, dan wujud segala akuan, wujud segala makhluk ini datang ia daripada wujud Allah Ta'ala. Ya, wujud makhluk ni datang daripada kewujudan Tuhan, mana daripada taksis iradat dan taksirul qudrah. Dah siap pada azali, Tuhan dah tentukan sekian benda, sekian masa, semua siap. Sampai masa dijadikan. Itu maknanya datang pada dia. Bukan datang kepada dia, kita ni satu juzuk Tuhan. Silap kan, dia ilmu sesat ni. Banyak ada mengaku dia juzuk Tuhan, ada tak yang semayang, atau kafir. Itu ilmu sesat yang banyak. Kita faham kalam sufi. Batu surah Ikhlas jelas kan. Lam yalid walam, apa makna itu? Lam yalid, dia tidak beranak. Mana apa? Tidak ada satu benda pun terpecah daripada zat dia. Ya, kalau macam kita beranak, mana anak tu bin dengan kita, dia ada nasab dengan kita, dia ada hubungan titih benih dengan kita. Tapi kita dengan Tuhan, Tuhan dengan makhluk tak ada. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, dia tidak diberanakkan. Mana satu benda pun tidak ada ittihad dengan dia. Itu maksudnya. Sebab apa? Dia tunggal, menjawab jawatan kewujudan yang hakiki. Adapun semua makhluk dia panggil apa? Dia bukan wujud hakiki, majaz, sandar. Habis. Itu beza antara wujud yang wajib dengan wujud yang mungkin. Wajib al-wujud dengan mungkin al-wujud. Dan tiada tasawur, tidak logik pada akal dan pada syarak akan wujud yang datang daripada sesuatu hendak mendinding akan sesuatu. Mana tinggi martabat wujudullah dengan wujud makhluk? Dan itulah wujudullah Ta'ala. Sebab dia yang memberi kesan menjadi. Wujud makhluk dia kena jadi. Tiba-tiba kita kata yang kena jadi makhluk yang dhaif, lemah, fakir, nak dinding Tuhan. Boleh tak? Boleh. Ya, tak tasawur pada akal gitu. Itu maksudnya. Jadi kenapa yang terhijab? Terhijab sebab ghaflah, lalai. Itu bahaya. Dalam perjalanan kepada makrifat, lalai ni benda paling besar, bahaya. Sebab tu dia kena duduk dalam lawan dia, hudur, sentiasa hudurul qalbi ma'allah, hati sentiasa hadir dengan Tuhan. Setiap saat, fi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap lamhah kelipan mata, wa nafasin, tiap-tiap nafas, qalbuhu ma'allah, hatinya serta Tuhan. Bahawa dia akan dibukakan oleh Ta'ala pembukaan yang mana. Jadi kalau kalbi dia tadi tempat berurus dengan Tuhan, dia pergi masuk ke benda lain, ambillah, rosak. Ya. Sultan ataupun raja besar, dia ada banyak istana. Satu istana besar itu
disuruh beberapa orang menguruskan penjagaan dia, kan? Dengan landscape dia, dengan alat dalam macam-macam. Tiba satu masa Sultan pergi ziarah, dia tengok dalam istana dia apa dia? Lembu, kebau, kambing dalam tu, macam tu. Mengamuk lah dia. Marah ni, kau ingat ni kandang lembu. Istana raja dia pergi kan, dia masukkan lembu dengan kebau, dengan kambing. Mengamuk kawan. Marah tak? Marah. Itulah qalbi. Qalbi ni baitur Rabb, rumah Tuhan. Apa makna rumah Tuhan? Bukan Tuhan duduk dalam ni. Laisa kamitsli syai', Tuhan tak semua makhluk. Lam yattakhiz mahal, ya, Tuhan tidak mengambil tempat. Wala yataqayyad bil zaman, dia tak dikait dengan masa. Jangan tanya di mana, jangan tanya bila dengan Tuhan. Katanya bila dengan Tuhan, persoalan tu persoalan orang jahil mungkin. Ya, jangan tanya bila mana masa. Jangan tanya di mana tempat. Aina tu tempat, tak layak dengan Tuhan. Sebab masa dan tempat dalam makhluk Tuhan. Tuhan yang kawal dia, bukan dia kawal Tuhan. Ya, sama juga kalau orang tanya siapa jadi Tuhan, tu soalan paling bodoh mungkin. Dia sebut Tuhan, kemudian dia kata bila jadi Tuhan tak boleh makna dia dijadi. Kalau dia jadi makhluk. Sebab makhluk allazi khuliqa. Tuhan mana allazi khalaq, dia menjadi. Artinya apa? Tiada tasawur, tidak logik. Mana kalau bahasa gitu. Tiada tasawur wujud orang yang kena jadi hendak mendinding wujud orang yang menjadi. Akan dia tetapi telah berlaku pada segala adab. Ya. Jadi tak logik dan tak terima dan tak berlaku. Makhluk boleh mendinding Tuhan. Jadi yang terdinding kes apa? Kes ghaflah ataupun insiraful qalbi, makna berpaling hati daripada Ta'ala. Itu menyebabkan dia terjauh dari Tuhan. Habis. Kemudian bermula wujud yang kena jadi. Siapa dia? Wujud khalaik, segala makhluk kita semua ni. Ya, yang menumpang, yang bergantung, yang bergayut dengan Tuhan. Ya, wujud segala makhluk. Bermula wujud orang yang kena jadi, iaitulah kita semua. Iaitulah dia panggil apa? Menzahir. Ia akan wujud orang yang menjadi akan dia. Sebab kita ni panggil menzahir, mazhar. Semua makhluk termasuk kita ni dia panggil mazhar liwujudillah. Mazhar mana tempat zahir, cermin. Ya, cermin bagi wujud Allah Ta'ala. Jadi makhluk ni semua ni cermin. Lepas tu bila tengok cermin, nampak tak? Nampak ada gambar dalam. Tapi kalau tengok cermin tak nampak, atau ada problem, mata ada masalah. Mata dia ada leterik ke apa dia pun kan. Dia kena cek balik. Ya, dia kena pakai spek mata macam-macam lah. Ya, sebab dia tengok pada cermin tak nampak. Padahal dalam cermin jelas ada gambaran. Lepas tu kita ni sebagai cermin kewujudan dia. Itu kalau nisbah cermin, dia banyak dimisalkan. Ada nisbah bayang, wujudku bayanganmu. Itu dalam lagu sufi dia kan. Mana bayang, madlul. Bayang dipanggil dal yang menunjuk. Madlul dia tunjuk ialah Tuhan. Jadi makhluk ni sebagai bayangan, maknanya sebagai dalil menunjuk kepada kewujudan yang hakiki, yang bersifat dengan segala kesempurnaan yang maha dahsyat kebesaran dia, ialah Allah Ta'ala. Sebab marra al-kaun walam yashadu fi au indah. Barang siapa jatuh je mata luar, dia memandang pada makhluk sekeliling, kalbi dia tak pergi Tuhan, maka butalah mata hati. Ya. Sebab kita jangan buka sebelah mata, kena buka dua belah mata. Mata batin, mata zahir kena buka. Buka saja mata luar, mata dalam kena buka. Kalau tak buka mata dalam, confirm babas orang tu akan sesat ni. Ya. Dibuka mata luar, mata dalam tak buka, sesat orang jawab ni. Akhirnya dia akan nampak makhluk, Tuhan dia tak nampak. Ya, akhirnya dia akan membesarkan makhluk, akhirnya tenggelam dengan makhluk, habis terus. Ya, punah jahanam hidup ni. Kena buka mata dalam, dan mata dalam tu yang paling mahal, dia tempat tilik Allah Ta'ala. Ya, mata luar ni tak dapat kan. Al-basar la yara illal khalq, wal basira la tara illal haq. Mata luar dia tak tengok melainkan makhluk je. Adapun mata dalam dia tak tengok melainkan al-haq. Sebab al-haq wallah Ta'ala. Tapi melihat dia bukan macam lihat kita.
Lihat dia itu yang kita bincang, lihat apa? Musyahadah. Itu makna lihat mata dalam. Bermula wujud yang kena jadi. Coba dia makhluk semua termasuk kita yang fakir, yang dhaif ni. Iaitulah menzahir, maknanya dia mentajalikan akan wujud orang yang menjadi, iaitulah Allah Ta'ala. Dan dengan kerana inilah mendatang oleh Syekh Ibn Ata'illah As-Sakandari dalam hikam dia, ya, dalam hikam Ata'iyah dengan 9 ta'ajub. Syekh Ibn Ata'illah datangkan 9 ta'ajub, kehairanan pada ini mahal, ini tempat. Apa kata dia? Yang pertama, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Betapa tasawur, betapa logik pada akal bahawa mendinding oleh wujud Allah Ta'ala, yang mendinding oleh wujud Allah dari kita oleh sesuatu daripada kaun ini. Faham? Kaifa yatasawwaru an yahjubah, macam mana boleh menghijab akan Ta'ala syai'un oleh satu, sedangkan wa huwa allazi azhara kulla syai', ya, sedangkan Allah Ta'ala yang menzahirkan dia. Pada tinggi martabat, pencipta ke yang dicipta. Itu maksudnya. Satu, sepatutnya tidak begitu maksudnya. Sepatutnya jangan kamu terdinding dengan kewujudan makhluk daripada memandang Allah Ta'ala. Satu. Padahal Allah Ta'ala yang menzahir, mana mengeluarkan kita akan wujud tiap-tiap sesuatu daripada kaun ini dengan nur wujudnya daripada Adam segala kaun. Daripada Adam daripada tiada segala kaun, maka Allah Ta'ala jadikan. Maka kalau begitu makna martabat wujud yang lebih tinggi adalah wujud Allah. Tapi kenapa boleh terdinding? Macam mana boleh terdinding? Itu maksudnya, ya. Jadi wali-wali dia tengok kita mengeling kepala, kenapa tak nampak lagi? Ya, kenapa engkau tak perasan lagi kewujudan Tuhan yang sangat hebat? Dan kita lah tuan-tuan, bila kita tengok budak-budak apa yang menagih dadah kan, ya, bisa dadah apa semua dah puyuh mata, apa badan pun tak serupa, tinggal gangka kan, kita pun mengeling kepala, alah budak ni apalah kan. Kita mengeling kepala, benda ni yang kau ambil kan. Kita mengeling kepala. Wali-wali tengok kita pun macam tu. Alah tak sampai-sampai kau ke Tuhan. Alah tak nampak-nampak butanya mata kau dengan Tuhan. Macam tu lah. Wali-wali tengok kita orang lalai dia mengeling kepala. Tak nampak-nampak lagi. Sebab apa? Leka ni. Ya, kita leka dengan maddah benda luar ni, alam mulki. Yang kita duduk ni alamil mulki. Ya, tempat tajalli roh akan diangkat, dibukakan hijab pada alamil malakut alam jabarut. Jadi kalau kita tak tembus lagi pandangan ni, maka wali pandang kita macam katak bawah tempurung. Ya, kita rasa kita hebat, rupa wali nampak kita macam katak bawah tempurung. Engkau duduk dalam skop alamil mulki, kita pergi alamil malakut wal alamil jabarut. Ya. Satu. Yang kedua, kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Dia kata betapa terupa pada akal bahawa mendinding akan Allah oleh suatu, padahal Allah yang telah zahir dengan tiap-tiap suatu. Tiap-tiap suatu yang kita lihat terang, ya, zahir kewujudan dia. Bukan duduk situ, mana dia cermin terang. Dia yang menjadi, dia yang mengurus, kan? Sebab tu kalau kita pandang satu benda, kita akan nampak Tuhan punya dia, kan? Kita tengok anak seorang, siapa punya anak, kita akan nampak apa dia. Kita tengok rumah siapa tu, kita nampak Tuhan dia. Sebab yang ni milik dia. Kita pandang pada yang memilih, benda yang dimiliki, kita akan nampak pemilik. Dengan syarat apa? Dia tengok rumah tu, dia nampak Tuhan. Dengan syarat apa? Dia kenal. Kalau dia kenal je, dia tengok rumah dia nampak. Dia kenal Muhammad, dia tengok rumah Muhammad, dia nampak, oh Muhammad di rumah. Tapi kalau Muhammad dia tak kenal, dia tengok rumah saja je lah. Begitulah orang kafir, dia tengok alam ni semua tak nampak, gelap. Tapi kalau orang beriman pula tengok alam macam tu, berat saja. Sebab tu dia ada pendinding hijab lalai. Sebab tu dia buang lalai itu dengan hadirkan hati itu.
Sebab tu Ibnu Ajibah Al-Hasani dalam Syarah Hikam dia kata, pusing kok mana pembahasan tinggi dan tasawuf, dia pergi pada mana? Kasratu zikir, kena banyak zikir. Tu je pusing. Tembak zikir banyak, barulah karat-karat kelalaian tu tanggal sekeping-sekeping, maka teranglah cermin qalbi dia untuk mengenali siapa Allah, siapa diri dia. Ya. Hingga menuntut tunjuk oleh sekalian kita dengan wujud segala asar masa sesuatu atas wujud ta'ala. Sampai nak kena tengok, kena pergi dalil kan. Nak ambil dalil. Sebab tu orang yang sampai peringkat atas ni, apa kau dalil banyak now gitu kan. Kalau kita nak berjalan ke LIA, tak pernah pergi, nanti kena pakai UIS kan. Tapi kalau orang dah sampai, sebut tu nampak tu. Sebut je nampak tu tuan. Itulah aribillah. Sebut di nama Tuhan, sab tu nampak. Nampak apa? Tajalli berlaku. Bila berlaku tajalli, berlakulah kegaran kalbi. Iza zukirallah wajilat qulub. Sebut nama Tuhan, kocakan berlaku. Semari dia kocak dengan rasa jamal atau jalan. Dua itu. Sebanyak-banyak sifat Tuhan, ulama pecahkan dua je. Ya, dalam bentuk ihsan dipanggil jamal. Kalau bentuk maknanya kekerasan dipanggil jalal. Ya, ditajalikan berlakunya apa? Gempa bumi, berlakunya musibah, itu ditajalikan jalal. Diberi kita nikmat itu ditajalikan jamal. Sebab tu dalam dua keadaan, dia tarik kita kena kenal, dia bagi pun kita kena kenal. Kalau dia bagi kita tak kenal, dia tarik tak kenal, lebih jawab. Orang tu akan binasa dunia dan akhirat. Berarti binatang kata apa? Mata a'taka ashadaka birra, wa mata mana'ak ashadaka kahra, bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata a'ta, bila mana Tuhan beri kita satu pemberian, dan pemberian nikmat pada kita ni tak terinja. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat dia cukup banyak kepada kita. Nafas pun habis. Kalau dia blok je kan habis. Ya. Masuk buat kecemasan jantung. Lepas tu pak tengok dah padam. Esok dah siapkan kapan? Kejap dengan bayar sangat. Kalau dia nak sentap kan. Jadi dia beri tu nikmat cantik. Tiap-tiap nafas. Bahawa orang bila satu kena serangan jantung, dia kata kalau boleh nafas, kalau nak beli, ya, dia satu nafas dia boleh bayar duit, punya harganya. Jadi makna apa? Setiap nafas kita syukur dengan letakkan zikrullah. Allah, Allah, Allah. Bau cantik. Bawa nafas tu ada berkat. Ya. Ini tarik nafas lain dengan RM, RM. Tak habis-habis RM, RM. Maut jawab. Habis. Jadi bila dia tarik, dia bagi, dia dengan asyhadaka bir, dia suruh kita pandang nama dia Al-Bir, yang maha ihsan, memberi. Wa mata mana dia blok pula kita, kena bala, kena ujian. Sebenarnya apa tu? Asyhadaka kahra, dia tayangkan nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Dia sentap habis semua. Jadi fi kulli zalika, dalam dua-dua keadaan, dia ulur, dia tarik, sebenarnya apa? Muta'arifun ilaih. Dia nak suruh kita kenal dia. Maka sila kenal Tuhan dalam jalal wal jamal. Jalal dalam kekerasan ditajalikan, atau jamal dalam kelembutan, keindahan, ya, kurnia itu. Dua-dua itu. Jadi jadilah kita orang yang arif, dipanggil orang yang mengenal Tuhan dalam setiap saat. Ya. Maka nak bantu dia pun terang apa? Zikir. Dia kena zikir banyak. Sebab Quran ada rahsia kenapa dia bawa lapas kasirah. Zikran kathira, zikir yang banyak. Bukan zikir ni, bukan banyak. Sebab zikir sikit tu bukan lain kita, tu orang lain sebelah. Yang lain sebelah, illa yazkurunallaha illa qalila. Dia tak sebut Tuhan, melainkan sikit dia. Tu yang berlakon dengan iman dia dengan Nabi SAW. Buat munafik, dia menyebut Tuhan sikit, kan? Dia tak beriman. Tapi nak tunjuk-tunjukkan Nabi, dia buat-buat. Itu bukan sifat kita orang beriman. Sifat orang beriman, dia kasih Tuhan tu hubban jammah, kasih yang menggila, kasih yang kuat. Maka bila tanda kasih apa, sentiasa ingat. Yang ketiga, kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa zahara fi kulli syai'. Atau mana mungkin, ya, betapa teruja pada akal. Macam mana boleh terima kata bahawa mendinding akan Allah, mana Allah pula terdinding oleh suatu, padahal Allah Ta'ala yang zahir, ya, dalam tiap-tiap suatu. Mana dan tiap-tiap wujudan makhluk ni zahir. Maknanya apa?
tanda, dia panggil mahalut tajalli, tempat pentajalian. Semua makhluk ni tempat pentajalian, mana cermin memandang dia. Betul dalam ayat Tuhan kata apa? Fa aina ma tuwallu fasammah wajhullah. Fa aina ma tuwallu, di mana saja kamu pandang, sama di sana tempat kita pandang tu, langit, bumi, kiri, kanan, atas, bawah, darat, laut, semua tu wajhullah, wajah Allah. Tapi jaga dia, wajah Allah bukan zat Tuhan. Kalau kata Tuhan ada kat laut, kat darat, kat langit, bukan tu maksud dia. Wajhullah bermakna wajhut tajalliyat, wajah pentajalian. Bermakna semua benda ni merupakan mentajalikan, mendedahkan kewujudan Tuhan. Seolah-olah semua makhluk yang berakal tak berakal, semua ni seolah-olah dia berkata apa? Allahu mawjud yattasid bisifatil kamalat, lau lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Seolah-olah dia kata dengan lisanul hal, Allah Ta'ala mawjud, bersifat dengan segala kesempurnaan. Kalau tidak begitu, kita semua pun tak ada. Itu maksudnya. Jadi keberadaan kita ada ni artinya menunjuk, ya, menunjuk kepada kewujudan dia yang maha dahsyat, yang bersifat dengan segala kesempurnaan, yang huwa fisyan, di dalam setiap saat urusan pentadbiran dia. Dan satu masa dia berapa juta orang dihidupkan, berapa juta orang mati kan, ya, berapa proses yang berlaku, siang semua sampai ya, semua tak lepas dari dia, ya. Maka bersedaplah mengambil kelazatan la qalbi dan roh kamu dengan menghadap akan dia. Bi falyafrahu, itu disuruh, ya. Kemudian seperti barang yang berkata dengan dia ahli syuhud, mana orang yang kalbi dia telah berjaya menembus hijab sehingga terbuka dan berlazat dia dengan Tuhan, dengan keelokan segala sifatnya dan segala asma'nya, seperti barang yang berkata akan dia oleh ahlul hijab. Maka bermula sekalian akwan, iaitulah beberapa tempat yang menerangkan dan menzahirkan bagi zuhur segala makna beberapa asma'nya. Ya, kalau berlakunya bencana, ya, gempa bumi, tsunami, ya, dan berbagai-bagai kebakaran, itu sebenarnya apa tu? Di situ ada Tuhan tajalikan asma' nama dia. Ismun minal asma'. Apa di antara Al-Qahar, Tuhan yang maha keras. Dia kata ganap. Dia kata mati. Itu maknanya dalam tu ada nama. Ya, makna Tuhan tajalikan cermin berlakunya benda tu akan nama dia. Jadi 99 asma' Tuhan sentiasa terpapar dalam ditafsirkan oleh kewujudan makhluk. 99. Kita dapat rezeki, itu nama dia Ar-Razzaq. Rezeki kita diluaskan balik, itu nama dia Al-Basit. Dia sentak balik, itu nama dia Al-Qabid. Semua dia ada satu pun semua terlepas. Semua kita di mana asma' dia menunjukkan dalam semua kainat jaizat semua, ya, ditunjuk terang. Tapi masalah kita nak pandang tu lah, ya, nak pandang tu nampak atau tidak. Takkan nampak kalau dia tidak membersihkan pandangan mata, jadi mata dalam tu. Banyak dia tutup selaput, itu masalah dia. Maka zahir pada ahli izzah, orang yang mulia, akan keadaan Allah Ta'ala tu, ya, al-mu'izzin. Kita tengok ada orang yang dimuliakan, wali besar, ulama besar, tokoh besar, itu mu'izzin, dia yang memuliakan. Dan zahir pada yang hidup, nama dia apa? Al-muhyi. Kita hidup kan, yang berakal tak berakal semua tu kita nampak mempunyai satu sifat hayat, kita hidup, boleh bergerak semua. Apa ada kat tu? Muhyi, ya, dia yang menghidupkan. Al-muhyi wal mumit, yang mematikan. Dia semua keadaan apa yang berlaku, kita tengok orang hidup, nama dia timbul itu. Kita tengok orang mati, timbul nama dia itu, ya, dan seterusnya. Ya, tidak satu-satu pun asma' Tuhan. Sebab tu dia kata barang siapa yang memelihara, mengingati, hafaz akan asma'ul husna, maka masuklah syurga. Menghafal gitu, 99 tu menghafal. Itu budak boleh hafal, Yahudi boleh hafal. Hafal mana hafal? Hafaza, yahfuzu hafzan, dengan mana pelihara. Pelihara, apa mana pelihara? Itulah pelihara. Tiap-tiap nama tu kita memelihara dalam kalbi. 99 tu terang. Tengok ada orang hidup, kita nampak nama di situ, Al-Muhyi, dia yang menghidupkan.
Nampak benda dengan orang mati, nampak cakap Al-Mumit, dia yang mematikan. Dapat rezeki, itu nama dia Ar-Razak. 99 sentiasa. Menasabahlah dia masuk syurga. Ya, sebab kalbi dia bersih dengan nur asma', ya, nur cahaya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Maka nama tu kembali kepada apa? Musammah, pada zat. Ya. Sebab tu zikir dia pusing semua sekali, dia akan masuk dalam ismu zat Allah. Itu kemuncaan dia. Sebab ismu zat dipanggil apa? Sultanul Azkar. Ya, sultan, raja segala zikir dia. Sebab semua masuk ke dia. Bila sebut Allah, dia akan tunjuk kepada apa? Zat al-wajib al-wujud, yang sempurna. Bila zat ya tasif, dia bersifat, masuk kali habis. Sebab tu dalam kita menggunakan ismu zat, betul-betul kita syukur dengan dia, terbuka hijab, ya. Allah Karim. Dan zahir pada mengeluarkan roh mati, namakan apa? Al-Mumit. Orang mati kita akan nampak asma, ismun minal asma, satu nama daripada nama Tuhan Al-Mumit. Dan zahir pada orang memberi akan makna namanya Al-Mu'ti. Ya, bila nampak orang beri pemberian kat kita, orang hadiah ketika beri apa, kita terus pandang Al-Mu'ti. Siapa beri? Dia sebenarnya beri. Yang ni postman ni. Ya, yang ni hantar, dia postman tu dah set sebelum ada alam, dah siap dah kita kerja dia semua. Ya, kita pandang situ supaya apa? Kita akan nampak ketunggalan dia, Ahad, dalam mentadbir, mengurus, baru kita akan terasa betapa besarnya, dahsyatnya kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Ya, baru dah akan rasa lazat, baru dah hati akan terjatuh cinta. Hati akan jatuh cinta kepada orang yang paling hebat. Kalau manusia dah paling kaya, paling cantik, paling baik, bersopan, semua ada sifat baik kat dia, confirm hati akan jatuh. Tapi kalau orang tu hulu, jahat, kita jatuh lah, kita menyampah kan? Maka kita, siapa lebih hebat dari Allah? Tak ada. Kita mengaji Usuluddin kan, segala sifat kesempurnaan, kehebatan milik Allah Ta'ala. Segala lawan kekurangan milik makhluk. Tapi kenapa hati kita jatuhkan makhluk, tak jatuhkan dia? Jadi dia kata al-ama, buta. Ya, terbutanya mata hati. Sebab apa? Kita tak pandang, terlayan yang benda lain, kita tutup dengan dia, kita buka dengan makhluk. Habislah satu kerugian. Sebab kita alik qalbak billah, lambat hati kamu dengan Allah, kenalkan dia betul. Kalau dia buka tu lagi terang ni. Itu di antara dia. Habis. Walhasil kena banyak apa? Zikir. Zikir kena banyak, dan zikir dengan ada isi pandangan dalam itu. Ya, memandang akan asma-asma yang kita sebut, insya-Allah dia akan lebih terang, lebih jelas. Dan bila terang, maka berlakulah kesedapan memandang, ya, lazat nazar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Tuhan mengarang kaifa yatasawwaru ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin wa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina ra'ufun wallahu hakim. Allahumma salli Islam, Allahumma salli ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Allahumma alayka bil yahud wa nasr. Allahumma alayka ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya zalil. Alhamdulillah. Subhanallah.